Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor edisi ke-12 memasuki hari ketiga dengan 6 pasukan tuan rumah Malaysia, India, New Zealand, Great Britain, Jepun dan Australia sudah pun separuh perjalanan untuk menentukan nasib pasukan masing-masing dalam carta kejohanan. 3 aksi mendebarkan berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya. Paparan menarik rangkuman penuh hari ketiga Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor edisi ke-12. 初戦のインド戦はね、少し課題が多かったんですけど、昨日はマレーシア戦はいいゲームができたと思います。ポジションはすごい良かったです。I think the first match against India, it was a little nervous. The second match against Malaysia, I think we played well. With especially the position was also good. Well, I expect us continually improving. We had a good match against New Zealand, but we need to be far more clinical in the circle area. We created some very good chances. I thought we defended well. Couple of errors which we need to clean up, but in general I thought it was a good performance against New Zealand, and we significantly improved from the Great Britain game. Jepun hadir dengan satu semangat yang berbeza pada edisi kali ini dengan corak dan variasi permainan yang mendapat pujian ramai. Pasukan The Young Blue Samurai memulakan kejohanan hoki Piala Sultan Johor pada kali ini dengan menentang pasukan kedua dunia India dan tewas 4-2. Jepun menjaringkan 2 gol melalui 2 pemain utama mereka, Tsubasa Tanaka dan Rakuse Yamanaka. Selepas episod kekalahan kepada pasukan India di hari pertama, hari kedua kejohanan Jepun menentang pasukan negara kita, Malaysia. Perlawanan menentang India tempoh hari nyata sebuah pelajaran berguna buat Jepun bila mereka memperkemaskan bahagian serangan dan pertahanan untuk menggempur kubu pasukan negara dan berhasil mendapat kemenangan 4-1 hasil jaringan Yuto Yamada, Yuto Higuchi, Yamato Kawahara dan Toyo Nishida. Skuad kendalan J Stacey tidak mahu kecewa buat kali ketiga berturut-turut dalam kejohanan pada kali ini bila mereka tampil dengan tekad yang tinggi untuk menjadi juara. Pasukan Jepun membariskan pemain-pemain utama mereka dalam perlawanan menentang pasukan Australia dengan Jun Watanabe, Koyo Nishida, Nio Sato, Rakuse Yamanaka, Tsubasa Tanaka, ayam tambatan mereka Jota Nakajima dan juga Yuto Higuchi. J Stacey melihat beberapa pemain yang kuat dan juga mempunyai permainan yang baik daripada perlawanan lalu perlu diturunkan, termasuklah Ian Grobella, pemain jersey nombor 9. Permulaan suku yang pertama, pasukan Jepun memiliki penalti corner di minit-minit awal permainan namun tidak berhasil memberikan jaringan kepada pasukan mereka. Skup tinggi yang dimiliki oleh pasukan Australia pula sekadar melintasi sahaja di hadapan gawang pasukan Jepun. Perhatikan bagaimana tolakan mudah yang dilakukan oleh pemain Australia untuk meletakkan mereka di hadapan pada minit ke-17. Hasil tolakan mudah Dylan Downey dan mereka semakin yakin untuk memburu kemenangan. Ini pula tolakan ke dalam kawasan D yang dipersiakan oleh striker pasukan Australia. Walaupun sudah membaca gerakan itu tapi tidak dapat menampan dengan kemas. Jepun hadir dengan percubaan yang mengenai palang yang mengecewakan jurulatih mereka. Penalti corner yang diberikan kepada pasukan Australia pula di penghujung suku yang kedua. Namun percubaan itu tepat kepada penjaga gol yang berjaya untuk menghadang. Perhatikan kedudukan Koki Origasa
yang berjaya untuk melakukan hadangan. Tsubasa Tanaka juga mempunyai beberapa peluang keemasan untuk mendapatkan jaringan kepada pasukan Jepun. Ini tolakan yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 8 Australia, Toby Mellon, selaku kapten pasukan, mendapatkan Max Friedman. Penalty corner yang berhasil memberikan jaringan yang kedua buat Australia pada minit ke-34. Nama ini perlu diingati, Ian Grobelar, yang menjaringkan jaringan demi jaringan melalui penalty corner untuk menjarakkan lagi kedudukan dengan pasukan Jepun. Jaringan ini berlaku pada minit ke-43. Dan selepas itu sedikit kelekaan pertahanan pasukan Australia dihukum oleh pemain Jepun, pemain jersey nombor 16 Naru Kimura, yang melihat sedikit kesilapan dan kealpaan itu dihukum dengan satu sungkitan. Satu lagi penalty corner yang berhasil memberikan jaringan kepada pasukan Australia berlaku pada minit ke-55 apabila Ian Grobelar sekali lagi mencetak jaringan, dan ini jaringan hat-trick yang dimiliki oleh beliau untuk meletakkan pasukan Australia 4-1 berada di hadapan. Pesta Australia berlangsung dengan cukup gemilang dan ditutup oleh Eze Absalom yang menjaringkan gol pada minit ke-59 untuk meletakkan pasukan Australia mempunyai kedudukan yang cukup selesa 5-1 dan menamatkan saingan mendapat 3 mata. Ian Grobelar selaku pemain terbaik perlawanan ini. I reckon the game was pretty good, but yeah, we've still got a lot to work on. But pretty happy with the boys. A lot of, we improved a lot from game 1, so yeah, pretty good. Yeah, compare yesterday and today, which was the best? I feel like yesterday we had a lot more energy about us. I feel like because of the heat, but I feel like we came back pretty strong today, even though conditions pretty tough. So yeah, pretty good. Dan keputusan penuh Jepun menentang Australia berpihak kepada pasukan Australia dengan 5-1. Rangkuman perlawanan seterusnya melibatkan pasukan New Zealand yang melayan pasukan Great Britain di hari ketiga Reasonably kejohanan. happy with where we're at. Obviously picking up 1 win and a draw is nice to get some points out of your first 2 games. We would have, when you get so close, you want a little bit more out of that Aussie game, but we'll still take 4 points to where we're at, and we just want to keep building on that. We know Great Britain's going to be a big challenge. It's a team we don't get to play that often, so the guys are excited about playing their style of hockey, playing against their style of hockey, and yeah, we're looking forward to pushing them as hard as we can, chase that win. I think the team's done really well so far. We had a really good first match against Australia. I thought the players, it was really great to get 3 points, but I thought the players played really well, which was a really great start to the tournament. I actually thought we played actually okay against India. I thought India themselves played quite well, and we need to tighten up on some of our defensive aspects of our play. Really exciting match today. We know in terms of the final outcome of the tournament, 3 points today will put us in a really good place. So we're really ready to go for today. Pasukan New Zealand dalam rangka persiapan untuk kejohanan remaja Oceania yang dijangka berlangsung pada awal tahun 2025. Kejohanan tersebut menyediakan 3 slot untuk ke Piala Dunia Remaja yang akan berlangsung di India pada hujung Disember 2025. Selepas mengharungi perlawanan pertama dengan kemenangan 3-2 menentang pasukan Malaysia, New Zealand menempuhi perlawanan kedua dengan motivasi tertinggi dan berjaya untuk berada 2 gol di hadapan pada minit ke-7 dan 8 hasil jaringan Ryan Farr dan John T. Elmas. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama dan Australia menyamakan kedudukan di suku yang kedua. Suku yang ketiga dan keempat, New Zealand buntu untuk mencari jaringan dan kekal 2 sama untuk mereka memungut 1 mata. Kejohanan Euro Hoki bawah 21 tahun
pada Jun pula di Terasa Spanyol telah mengesahkan kedudukan Great Britain atau lebih tepat salah sebuah negara naungan di bawah mereka England untuk beraksi dalam Piala Dunia Remaja di India pada tahun hadapan. England menjadi salah satu pasukan yang akan mengiringi 5 lagi pasukan ke Piala Dunia. Untuk New Zealand, mereka yang akan beraksi dalam Oceania pada 2025 ini antara persinggahan untuk mereka mendapatkan pengalaman dan kemenangan dan juga mungkin boleh mendapatkan piala pada tahun ini. Great Britain 3 kali menjadi juara Piala Hoki Sultan Johor dan pada edisi kali ini mereka mempertaruhkan pemain-pemain yang cukup berbakat. Alex Chihota, Cole Pidcock, Michael Royden, Max Anderson antara pemain-pemain yang perlu diberikan tumpuan dalam kejohanan pada kali ini untuk Great Britain. Permulaan suku yang pertama yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya memperlihatkan bagaimana gerakan-gerakan awal yang ditunjukkan oleh pasukan Great Britain melalui Tad Grave yang sentiasa memberikan kesukaran kepada penjaga gol pasukan New Zealand. Perhatikan bagaimana clearance yang dilakukan, percubaan yang dilakukan Tad Graves dihalang oleh Hayden Gales. Ini pula percubaan Tad Graves kali kedua untuk mendapatkan jaringan, tetapi dinafikan oleh umpire yang melihat situasi backstick yang dilakukan oleh pemain Great Britain. Percubaan yang dilakukan oleh Sam Lins juga memikat hati kita di meja pengulas. Dia mencari ruang dan melakukan percubaan namun dinafikan oleh James Carlton selaku penjaga gol. Situasi ini yang dirujuk kepada video referral dan seterusnya penalty stroke yang dibatalkan. Percubaan yang dilakukan oleh Great Britain yang datang dari sebelah kanan. Perhatikan bagaimana tolakan yang memberikan penalty corner kepada pasukan New Zealand. Alex Chihota terlibat selaku injektor dan percubaan yang dilakukan Rory Penrose yang gagal menemui sasaran. Dengan ketangkasan yang dimiliki oleh Hayden Ganley menyukarkan keadaan dan mengekalkan kedudukan 0-0 di suku yang ketiga. Dan ini pula percubaan bebas yang dilakukan oleh Sam Lins. 5 meter rule yang digunakan pakai. Perhatikan 2 pertahanan yang berada di kiri dan kanan. Beliau menerima bola dan terus melakukan satu percubaan ke sebelah kanan. Sambil percubaan kali kedua, pasukan New Zealand menggunakan approach hantaran-hantaran skop tinggi untuk memerangkap pertahanan pasukan Great Britain, tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan jaringan pertama. Mereka perlu menunggu sehingga minit ke 48 untuk mendapatkan jaringan pertama mereka melalui John T. Elmes yang melakukan satu reverse hit yang terbias dan menewaskan penjaga gol James Carlton buat kali pertama dalam perlawanan ini. Pasukan Great Britain mereka mahukan penalty corner tetapi dinafikan oleh umpire. Perhatikan satu tolakan, ada sedikit lantunan dan ini jaringan penyamaan yang dihasilkan oleh Great Britain. Satu deflection yang cukup berkualiti yang dilakukan Tad Graves pada minit ke-56. Perhatikan, hanya sedikit sentuhan untuk menewaskan penjaga gol di suku yang keempat. Dan pemain terbaik lah main jersey nombor 23 Callum Douglas untuk Great Britain. Yeah, it was a good game, tight game, but we did well to get back in at the end, went going 1-0 down, and the boys showed really good grit to get ourselves back into it. Yeah, I mean, we won't hide anything. We're pretty gutted we didn't get the win and the 3 points, but still just really proud of the guys. Like the difference between the first half and the second half was quite dramatic, and like we didn't fire too many shots in the first half, and the bit that we really love about our guys is that they stick to their job task and keep trying to get better, and they did that and implemented what we were trying to do on ball and off ball, and we created a hell of a lot in that second half, and that's when, you know, we got the goal
and created a few more chances. We just couldn't put that away. But yeah, just really proud of the guys being able to keep their head high and stick to job tasks. We probably didn't play our game as well as we could have done today. So I think New Zealand, defended well, but also had some very strong counter-attacks and opportunities. But I think for us not to play well, or as well as we could have done, but to come away with the result, we're happy at the end of the day. Dan berikut statistik penuh untuk perlawanan melibatkan New Zealand dan Great Britain berakhir 1-1. Rangkuman terakhir yang akan kami bawakan selepas ini adalah melibatkan pasukan negara Malaysia yang melayan kunjungan pasukan India yang berada di Persada Liga. Ya, hari ini kita main dengan India dan kita tahu pasukan India adalah satu pasukan yang sangat berkeupayaan. Mereka mempunyai kekuatan keseluruhan dalam pertandingan ini dan seperti apa yang mereka pamerkan setakat ini. Jadi kita harus berhati-hati dengan mereka, pastinya tidak memberi mereka banyak ruang dan mengambil peluang di belakang mereka. Preparation is good. We'll day by match improve our structure like defender, midfielders and strikers. So we'll work on that. So today matches will be this is the first match for us in the floodlight. That also we prepared yesterday. We practiced that. So we'll do our best today. Berbaki sebulan sebelum berangkat ke Muscat, Oman, pasukan Malaysia menjadikan Piala Sultan Johor pada edisi kali ini sebagai medan untuk mempersiapkan pasukan bagi menghadapi cabaran di kejohanan hoki Piala Remaja Asia 2024. Pasukan Malaysia mulakan saingan kejohanan pada kali ini dengan langkah kiri bertewas kepada New Zealand 2-3. Kem pasukan negara semakin dirundung malang dan ditumbangkan pasukan Jepun pada perlawanan kedua dengan keputusan 4-1. Selepas dua kekalahan, pasukan negara berada di kedudukan tercorot tanpa sebarang mata dan Ketua Jurulatih I Vigneswaran sedar dua kekalahan ini beri kesan yang besar kepada mereka dan mereka bertekad untuk bangkit menentang pasukan India. Pasukan India pula mempamerkan kecemerlangan mereka dengan kemenangan demi kemenangan yang dicatat dalam kejohanan pada kali ini. Pada perlawanan pertama, India membenam Jepun 4-2 untuk berada di puncak liga hasil jaringan Amir Ali, Gurjot Singh Kushwaha Surab Anand dan Ankit Pal. Perlawanan kedua menyaksikan mereka menewaskan Great Britain 6-4 dalam aksi yang cukup mendebarkan melibatkan Mohammad Konain, Dhiraj Singh, Sharwanan Tiwari serta Manmeet Singh mencetak nama selaku penjaring. Berdepan Malaysia pada aksi cabaran ketiga, pastinya India mahukan kemenangan hat-trick supaya kedudukan mereka di puncak liga tidak diganggu gugat pasukan lain dan selaku pasukan pilihan dalam kejohanan ini, India membariskan kesebelasan terbaik mereka bagi menghadapi pasukan Malaysia dengan Amir Ali selaku kapten dibantu Gurjot Singh, Ankit Pal, Roshan dan di bangku simpanan Manmeet Singh, Mohammad Konain. Tiupan whistle umpire memulakan saingan untuk suku yang pertama di Stadium Hoki Taman Daya. Gol awal pasukan Malaysia seawal minit ke-8 menceriakan penyokong-penyokong yang hadir melalui tolakan mudah Danish Aiman untuk menewaskan penjaga gol India. Seterusnya berselang 1 minit saja penalti corner yang disudahkan Haris Osman menjarakkan lagi kedudukan India dan juga Malaysia yang kini berkelebihan 2 jaringan. Satu tolakan mudah yang gagal untuk ditampan alihkan dan ini pula jaringan yang dihasilkan oleh India melalui penalti corner. Satu drag flick yang dilakukan Shardawan Tiwari untuk meletakkan mereka 2-1 dan gol penyamaan India hadir pada minit ke-13 melalui Arshdeep Singh selepas beliau mendapat satu square pass mudah untuk menewaskan Rafaizul mengekalkan kedudukan 2 sama di suku yang pertama. Di suku yang kedua, Malaysia mempunyai beberapa gerakan berbahaya tetapi
penalti corner yang dimiliki oleh India ini cukup memberi ancaman. Perhatikan first runner Malaysia, jersey nombor 6 Nabil Irfan yang terus meluru lari dan melakukan satu gerakan menghalang percubaan itu. Beberapa penalti corner yang dimiliki oleh pasukan Malaysia di suku yang ketiga untuk mendapatkan tambahan jaringan tidak berhasil, dan 2 jaringan di suku yang pertama melalui Danish Aiman dan juga Haris Osman bertahan sehingga ke suku yang ketiga. Prio Barta antara watak penting untuk India dalam merangka serangan dalam kawasan di Malaysia untuk memberikan jaringan tambahan kepada mereka. Perhatikan pukulan kencang yang dilakukan oleh Talem Prio Barta pada minit ke-39 meletakkan mereka 3-2 berada di hadapan Hayunan yang gagal untuk ditepis oleh Rafaizul. Penalti corner yang dimiliki oleh India pada minit ke-40 pula menjadi duri dalam daging untuk Malaysia apabila Rohit berjaya menjaringkan gol melepasi postman dan juga Rafaizul yang terkaku melihat saja bola itu meluncur meletakkan India 4-2 di hadapan. Malaysia mendapat penalti corner di awal suku yang keempat, namun penyudah yang berjaya untuk dihalang oleh Ali Khan yang bertindak selaku penjaga gol untuk pasukan India. Ini antara gerakan-gerakan terakhir yang dimiliki oleh pasukan India, tetapi Dhiraj dan juga Man Mixing yang berada di hadapan gawang sekadar melihat lantunan yang berlaku di hadapan mereka. Perhatikan kedudukan Dhiraj dan Ehon dibunyikan untuk memberikan kemenangan kepada pasukan India. Pemain terbaik yang diangkat pemain jersey nombor 23 India, Rohit. Very fantastic game. We are first 2 quarter we play very bad, but third fourth we play very better game, and hope next game we decrease the mistake. It's a really very strong competitive. They played against Malaysia. They performed very well initially what they planned, but in the systematic clinically we have to improve our finishing in the first quarter, then it will be better than the result. Today the boys went, they stuck to the plan. The only thing was when we scored 2 goals and then suddenly, oops, what do we do now? And we allowed them to come back and score the 2 goals. So this is what we call game management. Game management is not just the coaches and the officials, it's on the field as well, the players. They need to know what to do at what point in the game and how. So these are the things that, it's an education. You got to learn. It's an education. You know, everybody is learning, they are learning. I must admit, they gave their hearts out. They played whatever they can. They can only get better from here. Bola terakhir di hari ketiga dengan Malaysia tewas 2-4 kepada India.